Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kelas saya sendiri iaitu Encik Abu Kasim bin Ali Musa yang telah memberi tunjuk ajar kepada saya dan juga rakan-rakan kelas saya B14 yang lain. Serta terima kasih juga kepada para penilai, tuan, puan dan para hadirin sekalian. Kami daripada kumpulan ketiga dari kelas V14 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Ain Maisara binti Muhammad Omar dan dua orang rakan saya yang cantik serta berbudi bahasa iaitu Nur Ain Fitra binti Nur Ashikin dan Nur Hadira binti Tafsir akan mempamerkan hasil karya laman web daripada ahli kumpulan kami sendiri iaitu laman web Nur Ain Fitrah di bawah tajuk Tutuplah Aurat di bahagian adab buku teks pendidikan Islam tahun 4 muka surat 162 yang ditumpukan khas untuk murid tahun 4 malah juga boleh diwar-warkan kepada setiap peringkat umur. Baiklah, mengapa kumpulan kami memilih laman web Nur Ain Fitrah yang berfokuskan kepada tutuplah aurat adab berpakaian kerana murid telah memiliki pengetahuan asas berkaitan berpakaian sama ada berpakaian ke sekolah, ke pasar, duduk di rumah pun berpakaian tetapi pada umumnya murid belum didedahkan tentang kepentingan adab berpakaian mengikut Islam. Hal ini pada usia muda lah kita sebagai bakal-bakal pendidik atau guru perlulah mengetahui adab-adab berpakaian dalam Islam untuk menjamin kesejahteraan diri kemudian hari seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhal bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalikal khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Di mana di dalam ayat ini Allah berfirman bahawa orang yang bertakwa adalah memakai pakaian sebaik-baik pakaian. Jadi di sini di dalam reka bentuk halaman utama ini akan diterangkan daripada sudut adab berpakaian, cara-cara berpakaian untuk wanita dan lelaki. Baiklah, kita beralih kepada halaman utama reka bentuk laman web ini yang akan ditayangkan oleh Nur Ain Fitrah. Saya akan bentangkan paparan laman web yang telah dihasilkan. Baiklah, kita boleh lihat daripada reka bentuk halaman utama, Ain Fitrah boleh scroll ke bawah ya. Di mana reka bentuk ini mempunyai wow factor yang tersendiri dan warna yang dapat menarik perhatian murid-murid supaya murid-murid tidak jemu untuk mendalami mempelajari setiap laman web ini. Kerana Ain Fitrah memasukkan warna merah dan warna hitam di mana dapat membakar semangat murid tu untuk terus mentelaah dan meneliti setiap topik-topik setiap helaian di dalam laman web ini. Okey, seterusnya kita berpindah kepada laman web yang kedua iaitu bahan PDP. Okey. Pada halaman bahan PDP ini, saya meletakkan buku teks yang boleh dilihat secara terus atau boleh di-download oleh pelajar sendiri. Di sini saya sertakan bahan daripada sumber guru besar. Di sini. Sumber daripada guru besar pada bahagian ini. Jadi semua pelajar atau guru semua boleh mendapatkan bahan, latihan ataupun nota semua daripada grup Telegram ni. Okey, pada bahagian bawah ni saya sertakan gambar slide. Jadi pelajar boleh menganalisis lah segala nota yang ada bersumberkan buku teks daripada ke dalam web ini. Jadi inilah yang dilakukan. Daripada sini pelajar boleh meningkatkan daya kognitif. Yang ini buku teks yang boleh dilihat secara terus daripada laman web yang atas tadi yang boleh di-download oleh pelajar. Dan saya sertakan juga buku pendidikan Islam untuk pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Jadi web ini tidak dicipta untuk pelajar yang normal sahaja, boleh digunakan untuk
pelajar inklusif juga, dalam kelas inklusif. Web ini dicipta menggunakan konsep neon supaya pelajar lebih nampak perkara itu lebih timbul dan lebih menarik dengan unsur yang bergerak, menganalisa pada gambar, menterjemahkan dalam apa yang mereka faham. Okey, saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada halaman web nota. Di mana halaman web nota ini ahli kumpulan kami sendiri telah membuat halaman Google Classroom yang tersendiri. Google Classroom yang murid-murid boleh masuk dalam kelas untuk membaca nota yang mana yang mereka tidak faham, dan YouTube ni hasil daripada Nur Ain Fitrah. Beliau mereka dan membuat dengan semaksimum dan sebagus mungkin dan memasukkan grafik yang sangat wow di dalam YouTube tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada, ini adalah contoh nota Facebook di mana ini boleh dijadikan sebagai bahan kolaboratif antara guru di Semenanjung Malaysia, di mana Ustazah Farha ni telah membuat satu laman web di dalam Facebook supaya murid-murid tu dapat mencari koleksi BBM untuk pendidikan Islam tahun 4 tentang adab berpakaian. Jadi di sini murid dapat memahirkan kemahiran teknologi mereka dan kemahiran media sosial, di mana mereka dapat memahirkan kemahiran teknologi seperti mempunyai Facebook, Google Classroom, Telegram, YouTube dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada helaian video. Di mana di dalam bahagian video ini terdapat hasil video dan hasil karya daripada Nur Ain Fitrah sendiri. Begitu, di mana kita dapat melihat Nur Ain Fitrah sendiri yang comel di situ, dan kalau murid rajin untuk mentelaah di dalam YouTube ni, murid-murid akan mengetahui apa tu adab-adab berpakaian, ciri-ciri yang menepati syarak dan sebagainya. Dan YouTube ini saya serta juga disediakan belajar lebih mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, bukan sahaja nota dan suara yang disediakan oleh para pendidik. Jadi juga disediakan untuk menarik minat belajar. Dan mengapa kami memilih lebih kepada animasi? Kerana murid-murid tahun 4 lebih gemar untuk melihat animasi daripada realiti. Jadi kami masukkan bahan-bahan animasi untuk menarik perhatian mereka supaya lebih semangat mendalami laman web ini. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih kepada halaman infografik. Dalam laman web ini, kita telah menerapkan elemen grafik seperti mana yang kita ketahui. Murid pada usia mereka ni lebih gemar melihat visual seperti gambar. Maka elemen grafik ini kami terapkan dalam laman web seperti ini. Okay. Grafik dia menjadi sesuatu persembahan yang lebih menarik dan mampu memfokuskan perhatian pelajar terhadap maklumat yang penting. Okay, seperti ini. Infografik tentang adab berpakaian. Okay. Dalam laman web kami ini, kami telah NPDL bersama dengan subjek EduUP 3053 yang mana ia pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Maka kat sini ada infografik berkenaan dengan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Okay. Kepentingan penggunaan elemen grafik ini adalah untuk meningkatkan penekanan sesuatu maklumat. Dia dapat menarik perhatian pelajar dan mengilustrasikan sebuah konsep serta bertindak sebagai latar belakang bagi sesuatu konsep. Maka ia sangat pentinglah bagi memberi penekanan dalam proses penyampaian maklumat. Okey. Seterusnya kita pergi ke page halaman game, yang mana kat sini kami menggunakan pendekatan gamifikasi yang telah diterapkan dalam laman web, di mana terdapat satu bahagian halaman muka surat yang mengandungi pelbagai kuis permainan yang boleh digunakan bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman terhadap tajuk pembelajaran. Okay, justru itu dapat mencapai objektif pembelajaran. Okay, sebagaimana yang kita tahu, para murid-murid pada usia mereka tu sangat gemar bermain kan. So kat
Kat sini pendekatan gamifikasi ini dapat memberi motivasi kepada pelajar serta merangsang minat dan mencapai matlamat pembelajaran. Kat sini ada permainan seperti dari aplikasi Kahoot, daripada aplikasi Wordwall, Quizzy dan Puppet Paper. Okey. Yang mana dalam aplikasi Kahoot dan Quizzy ni dia merupakan suatu kaedah pembelajaran melalui permainan interaktif yang mengandungi unsur persaingan yang menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Dan aplikasi ini juga menjadikan kelas lebih ceria disebabkan oleh pelajar menjawab soalan kuis atas talian mereka berdasarkan soalan yang dipaparkan di Google Meet. Okay. Dalam aplikasi permainan juga mempunyai muzik ketika soalan dipaparkan dan juga tulisannya yang berwarna-warni menjadikan ia lebih menarik dan menyeronokkan. Ketika permainan kuis atas talian ini berlangsung, suasana kelas menjadi lebih ceria dan tidak membosankan. Sebab itulah kami menerapkan elemen gamifikasi dalam laman web ini. Okay. Maka dengan adanya permainan ataupun kuisi seperti ini, ia dapat merujuk kepada recurrent learning participation yang merujuk salah satu elemen dalam model Assured, iaitu pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai latihan kerja individu maupun berpasukan. Okey, seterusnya beralih kepada halaman yang seterusnya. Seterusnya saya ada letakkan dalam laman web saya, kalender, iaitu bagi memudahkan pelajar untuk melihat aktiviti seharian guru ataupun booking, menempah sama ada nak bertanya soalan ke, tuition persendirian ke kalau tak faham kan. Jadi kat sini pelajar belajar berkomunikasi, belajar sosial dengan orang luar. Setiap yang saya lakukan ini dikaitkan dengan pelbagai media. Jadi pelajar dapat menganalisis teknologi semasa kini. Contohnya, klik here ni saya linkkan kepada segala nota-nota yang dilaksanakan oleh saya atau dilakukan sendiri, dibuatkan oleh saya sendiri di sini. Jadi pelajar boleh tekan dan terus ke laman yang ingin dipergi. Contohnya latihan adab berpakaian, teka silang kata, tutuplah aurat, web, latihan adab berpakaian, quizzes. Jadi dekat situ saya sertakan sekali dalam laman web yang telah dibangunkan ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Setiap elemen ini boleh dikaitkanlah seperti yang tadi. Setiap elemen ini berfungsi yang ingin dia pun laman web lain yang pelajar ingin masuklah macam quiz. Jadi pelajar boleh pergi ke web quiz tadi untuk buat latihan dan sebagainya. Itu sahaja dari saya. Jadi kesimpulan daripada kumpulan kami, dengan adanya laman web ini dapat bantu murid-murid untuk belajar tak kira walaupun mereka di mana sahaja. Di samping memahirkan juga kemahiran-kemahiran teknologi. Kita sudah berada di abad ke-21. Jadi tidak hairanlah kalau murid-murid tu sudah bijak teknologi, celik teknologi. Ada apa-apa tambahan ke Hadirah ataupun Ain Fitrah? Dalam abad pembelajaran 21 ni berpusatkan terutama sekali dalam pandemik ini, guru-guru perlu lebih kreatif dalam menarik minat pelajar untuk belajar, sama ada daripada segi pembangunan web, aktiviti dan sebagainya atau cara kelas. Aktiviti berpusatkan murid juga penting sebab mereka tak semua pelajar ada bimbingan di rumah. Seperti ibu bapa kadang sibuk kan. Jadi tak semua murid ada bimbingan melainkan guru tadi. Jadi saya buat kalender tadi untuk memudahkan pelajar jika rasa perlukan bimbingan lebih selain daripada waktu kelas. Dia dapat nampaklah di situ pelbagai elemen multimedia telah diterapkan dalam
pembinaan laman web tersebut seperti elemen video, muzik, gambar, visual dan sebagainya. Maka laman web ini sangatlah interaktif untuk digunakan oleh semua pelajar di peringkat semua pelajar. Itu sahaja daripada saya. Itu sajalah daripada kumpulan kami. Yang ketiga daripada kelas 13. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.